Itu. Ah, pergi tidak ya. Nampak lah. Panas sih, Sat sini, Sat. Kau boleh nak ke situ? Oh, itu. Saya nak tengok orang. Berapa jumlah yang ada? Ini Pak. Sementara lah. Dah. Seimbang lama dah. Bang lama. Baru ni kok lama ni. Seimbang. Ada kasih. Kasih ada. Video call. Okey. Diorang ni suara dia. Mau ada call. Mantap. Kurang clear. Ni dah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du.
Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat demi nikmat dalam kehidupan agar kita hidup dalam iman, agar kita hidup dalam Islam, agar kita hidup dalam nikmat yang sesungguhnya. Agar itu semua menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat yang agung dan yang besar ini, kita gunakanlah sebaik yang boleh, sebaik yang mungkin untuk kita menjadi hamba Allah yang diredai, hamba Allah yang dicintai, hamba Allah yang disayangi. Itu sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, sejauh mana kita dapat taat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Kita dapat berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meletakkan diri kita di akhir zaman dalam sebuah kelompok yang disebutkan sebagai Taifah Al-Mansurah. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kelompok yang berjaya. Kelompok yang berjaya ini adalah kelompok yang mana zaman kamu melihat umat Islam lari daripada akidah yang sebenar, rasa tidak berminat dan tidak sesuai untuk pegang kepada Islam, berasa malu untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Taifah Al-Mansurah, kelompok yang kecil yang berjaya yang dimaksudkan oleh Rasulullah ini adalah kelompok ghuraba. Mereka adalah orang-orang yang beruntung yang berpegang kepada Al-Quran dan berpegang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kokoh dan kuat. Atas perhatian kita bersama yang duduk di dalam perjuangan Al-Quran, anak-anak kita sedang belajar. Jadilah ibu ayah yang selalu berada pada landasan Al-Quran. Jadilah ibu ayah yang dalam perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah ibu ayah yang apabila orang melihat kepada kita, orang cinta kepada Allah dan Rasul. Jadilah ibu ayah yang menjadikan sebab kunci hidayah taufik kepada orang-orang yang di luar sana. Yang melihat kita ada kesedaran untuk bangkit menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasana zaman yang berubah ini yang mendekati kepada gerbang pintu akhirat yang semakin dekat, saya mengajak kepada semua yang hadir, ada kita benar-benar bakti kepada Allah, pegang kepada sunnah Rasulullah, perbanyakkan selawat dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan langkah keselamatan kita untuk menghindarkan diri kita daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dijauhi daripada maksiat dan mungkar, dijauhi daripada hal-hal yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dimudahkan oleh Allah masuk dalam jalan ataupun lorong yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, iaitu Taifah Al-Mansurah, iaitu satu kelompok yang berjaya. Bila kita berada pada kelompok yang berjaya ini, maka inilah nilai umat yang dibangga-banggakan oleh Rasulullah, umat yang disayangi oleh Rasulullah, sebuah umat yang dijaga dan dipelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kelompok inilah yang akan berada di belakang tentera Imam Al-Mahdi. Panji Islam, semangat perjuangan akan berkobar untuk menegakkan Islam atas penghayatan, pengamatan dalam jiwa yang cintakan pada Allah dengan Rasul bermula daripada sekarang. Kita akan berdepan dengan suasana yang lebih dahsyat ke depan ini, ibu ayah. Kalau kita tidak ada persiapan spiritual rohaniyah dalaman kita, maka kita akan terjebak. Maka kita akan hanyut dengan ombak, dengan segala macam fitnah akhir zaman yang akhirnya kita akan terlibat dalam hal-hal
yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rahmatnya. Semoga insya-Allah atas semangat perjuangan kita bersama, anak-anak kita berada dalam ma'had tahfiz, kita cintakan anak-anak kita menjadi seorang yang hafiz Quran, seorang alim, penerus perjuangan Rasulullah. Kalau kita benar-benar cintakan perjuangan ini, kita cintakan jalan anak-anak yang seperti ini, insya-Allah Allah akan pimpin, Allah akan bimbing jalan hidup kita ke arah jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah atas semangat yang sama ini, sama-sama kita bangkit untuk perjuangkan. Bermula daripada jiwa kita, daripada dalam. Insya-Allah Al-Quran kita baca, selawat kita jangan tinggalkan, sembahyang kita pelihara, diri kita semuanya kita jaga dengan baik. Insya-Allah kita berada pada jalan dalam perjuangan. Insya-Allah depannya kita akan mendapatkan sukses dan bahagia. Anak kita menjadi seorang hafiz Quran, alim, seorang saleh, dai penerus perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susuli dengan doa. Di waktu malam teteskan air mata, tumpahkan air mata kita untuk anak-anak kita. Itulah adalah cahaya mata yang terindah, itu adalah sebuah nilai harta yang paling mahal yang wajib kita kena tinggalkan suatu hari nanti. Harta yang paling yang berharga yang akan kita tinggalkan bukan isteri. Bukan kawan-kawan, bukan harta. Tetapi harta yang paling mahal yang bakal kita tinggalkan suatu hari nanti ialah anak kita. Anak kita menjadi seorang hafiz Al-Quran, seorang ulama. Inilah harta kita yang bakal membantu kita besok bila mana kita berada di alam barzakh Allah. Itu perlu saat ini kita mendidik anak-anak kita dengan baik. Mengikut aturan dan acuan yang dibimbing oleh Islam, yang dipimpin oleh agama yang hak. Maka kita jauhi mereka daripada hal-hal yang batil, bahkan daripada hal yang sia-sia yang tidak mendatangkan manfaat, kita jauhkan sejauh yang boleh. Maka insya-Allah kita bertemu dengan Allah, kita tidak bimbang dengan anak-anak yang kita tinggal di dalam dunia ini. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin, seorang khalifah yang adil, seorang pemimpin yang bijak, seorang pemimpin yang sangat memerhati kepada rakyat. Beliau adalah seorang pemimpin juga yang paling bertakwa dan beriman kepada Allah. Orang bertanya kepada beliau, "Wahai Umar, dulu engkau menjadi seorang pimpinan di kalangan kami, seorang hartawan, seorang bangsawan, tetapi bila engkau memiliki menjabat jabatan khalifah, engkau tinggalkan itu semua, dan apa yang engkau akan tinggalkan besok kepada anak dan isterimu?" Maka jawab Sayyidina Umar Abdul Aziz, yang aku tinggalkan kepada anak dan isteriku ialah iman dan takwa. Kalau aku tinggalkan harta, mereka akan bergaduh, tetapi kalau aku tinggalkan iman dan takwa kepada diri mereka, maka itulah yang akan memberikan manfaat kepada diri aku besok di alam barzakh. Inilah dikatakan kekayaan dan harta yang termahal yang kita tinggalkan. Maka perlu saat ini kita membimbing dan membentuk anak-anak kita supaya mereka ini berada dalam perjuangan, berada dalam jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak-anak yang ada di tempat kami IMTAS ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, membanggakan, prestasi yang melonjak. Tapi bagaimana anak-anak kita di rumah? Jaga dan perhatikan mereka. Jaga sayang mereka. Jaga aurat mereka. Dan jaga Al-Quran mereka. Jaga tata susila akhlak mereka dengan kawan-kawan mereka, dengan ibu ayah. Didik pupuk semangat cinta Islam, cinta Rasulullah, cinta akhirat dalam diri mereka. Maka insya-Allah anak-anak kita dan kita akan dianugerahkan sebagai family sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah keluarga yang dicintai, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya-Allah pertemuan kita dalam Zooming ini memberikan manfaat, faedah, semangat sama kita beranjak menuju jalan yang lebih indah, jalan
yang mengundang rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ibu ayah yang saya kasihi, yang saya rindui, sudah lama kita tidak bersua di dalam program kuliah duha kita. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa untuk kali keduanya dalam tempoh PKPB. Saya ucapkan jutaan terima kasih atas kebersamaan, memberikan ruang, memberikan kesudian untuk bersama, memberikan masa kepada kita pada malam yang mulia ini. Saya doakan semua ibu ayah sehat dan afiat, diberikan kunci tambahan hidayah dan taufik, diberikan kesihatan yang berpanjangan, diluruskan niat dan perjuangan, dimurahkan rezeki zahir dan batin, diberikan kejayaan dan sukses dalam rumah tangga, dikurniakan anak yang saleh dan salehah, hafiz dan hafizah, alim dan alimah, da'i dan da'iyah, diredai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Semoga insya-Allah kita semua di bawah payung rahmat dan kasih sayang Allah, kita dibimbing oleh Allah, kita dijaga oleh Allah, kita dicintai oleh Allah sampailah ke akhir hayat kita. Insya-Allah kita peroleh manfaat daripada keberkahan anak-anak kita yang sedang menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Perjumpaan dan pertemuan kita pada malam yang mulia ini ada beberapa perkara yang saya nak bentangkan. Memandangkan kuliah duha kita belum dapat kita mulakan, jadi saya mengambil kesempatan untuk berkongsi dengan ibu ayah pada malam ini atas beberapa makluman yang saya kira penting untuk saya kongsikan. Yang pertama berkenaan dengan prestasi anak-anak di IMTAS. Ini yang saya nak utarakan dulu. Prestasi anak-anak di IMTAS daripada sudut Al-Quran, terutama kelas saya sendiri, sangat membanggakan. Lonjakan yang sangat cemerlang, dijaga, diurus sangat baik. Alhamdulillah, sebelum saya masuk dalam Zooming ini, live ni bersama ibu bapa, saya dapat mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk oleh satu orang pelajar kita sebentar tadi pada jam 8 malam. Iaitu pelajar yang bernama Wan daripada Serendah. Ada ayah dia tak dalam ni? Tolong angkat tangan. Ya. Alhamdulillah anak dah hafiz Quran. Jam 8 malam tadilah. Baru sebentar tadi, lebih kurang dalam setengah jam ataupun 40 minit yang lalu. Dan insya-Allah, ya sama. Dan insya-Allah hujung minggu ni kita target ada lagi seorang yang hafiz Al-Quran, iaitu Amir Fikri. Mana ayah dia? Amir Fikri ada tak ayah dia? Ada yang kosong kan? Jawab je. Gambar lain. Yang lain punya gambar. Ayah Amir Fikri mana? Ya, insya-Allah hujung minggu ni paling lewat awal minggu depan anak khatam Quran 30 juzuk. Dan yang seterusnya tidak lama daripada Amir Fikri, seorang lagi yang akan hafiz Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pergi balik pada gambar tadi, gambar saya. InsyaAllah saya lupa nama beliau.
dalam tempoh dalam seminggu lebih ini ada lagi 2 orang yang akan hafiz Quran. Dan saya cuba pastikan sebelum masuk Januari tahun hadapan, maknanya pada hujung Disember, ada lagi 3 orang yang akan hafiz Al-Quran. Ini dengan izin Allah. Mustahil mereka nak hafiz, tapi tak mustahil mereka boleh jadi hafiz. Yang pertama sekali, Afif Syazwan. Mana ayah dia? Afif Syazwan. Ayah dia tak masuk. Baik, yang kedua yang bakal hafiz pada hujung Disember iaitu Anik. Saya tak dapat nak sebutkan nama penuh beliau. Ayah beliau ada. Saya pastikan insya-Allah mudah-mudahan beliau dapat hafiz pada hujung tahun ini. Dan yang ketiga iaitu saudara Ahmad. Ayahnya nama Suhaidi ada. InsyaAllah mudah-mudahan anak jadi hafiz Quran. Dan seorang lagi, Allahumma shalli ala Muhammad. Seorang lagi, Allah Akbar. Saya sampai ke seorang ni saya jadi lupa pula. Ada lagi seorang lagi insya-Allah bakal hafiz pada hujung Disember ni. Jadi kalau semua yang hafiz yang saya sebutkan tadi, ini semua jadual hafiz ni semua tahun depan ni. Termasuk yang awal-awal tadi yang saya sebut semua tahun depan. Tapi macam mana saya boleh anjakkan ke depan, ini di atas semangat dan usaha saya sendiri sebagai guru kelas. Macam mana saya nak pastikan mereka hafiz, saya ada jadual tersendiri kepada dengan mereka. Saya minta ibu ayah yang saya sebutkan nama anak-anak beliau tadi, tolong angkat tangan, tumpahkan air mata di waktu malam supaya mereka lebih gigih dan lebih bersungguh-sungguh untuk hafiz Al-Quran. Yang kedua, berkenaan dengan anak-anak yang sedang mengambil syahadah 5 juzuk. Alhamdulillah, dah 2 orang pelajar yang sudah lepas ataupun lulus ujian syahadah 5 juzuk. Iaitu pelajar Johari dan yang kedua Haziq daripada Ceras. 2 orang pelajar ini alhamdulillah dah berjaya melangkah pada 5 juzuk yang seterusnya iaitu 6 sampai 10. 5 juzuk awal dah dites, lulus alhamdulillah. Dan insya-Allah malam besok, Rabu malam Khamis, ada lagi 5 orang pelajar yang akan berdepan dengan ujian syahadah 5 juzuk ini. Antaranya Ilyas, yang kedua Irfan Hakimi, Alif Aziz, Mustafa, Allahumma salli ala Muhammad. Ada 5 orang. Maka 5 pelajar ini insya-Allah kita akan test dan kita akan uji mereka pada malam besok. Sekiranya lulus, maka kita ada 7 orang yang sudah ada syahadah 5 juzuk Al-Quran. Quran yang 5 juzuk ini memang mereka mantap dengan sungguh-sungguh. Kita akan pergi kepada 6 sampai 10 juzuk. Sampai habis 10 juzuk, maka kita akan test ujian syahadah daripada 1 sampai 10. Sehinggalah daripada 11 sampai 15 dan yang seterusnya sampai 30 juzuk Al-Quran. Dan kami dekat IMTAZ ada jadual intensif untuk anak-anak syahadah 5 juzuk, 10 juzuk, 15 juzuk sampai selesai. Jadual-jadual ini saya wajibkan pada anak-anak untuk ikuti dengan baik. Alhamdulillah mereka dapat ikuti dengan lancar dan mudah dan dapat ikut dengan baik. InsyaAllah. Seterusnya yang ketiga, untuk tahun hadapan,
anak-anak yang berada di kelas Ustaz Syafiuddin dan Ustaz Alif kurang lebih 7 ataupun 8 orang saya akan ambil masuk di dalam kelas saya. Saya pastikan pelajar-pelajar yang dipilih adalah pelajar-pelajar yang sudah di 10 juzuk ke atas. Jadi anak-anak yang sudah 10 juzuk ke atas ataupun bawah sikit, insya-Allah saya akan ambil mereka. Saya akan pastikan mereka ni semua hafiz pada tahun hadapan. Atau usaha dan gigih ini saya dapat mengeluarkan satu produk yang besar pada tahun 2020 ini. Dalam sejarah IMTAS kita dapat melahirkan para hufaz dengan jumlah yang besar. Daripada awal 2020 sehinggalah Disember ini, insya-Allah nanti kita akan kongsikan dan kita akan viralkan para hufaz dalam tempoh PKP dan juga PKPB. Ramai pahat tahfiz yang tutup dan pulang. Kita memilih untuk kekalkan anak-anak. Alhamdulillah anak-anak berjaya hafiz Al-Quran dalam tempoh PKP dan juga PKPB. Dan saya ucapkan tahniah pada ibu ayah yang mengekalkan anak-anak di sini. Inilah usaha kita dan inilah sebab kenapa kita kekalkan anak-anak di IMTAS. Kita nakkan anak-anak ini hafiz Al-Quran. Alhamdulillah, capai apa yang kita nakkan, usaha yang kita inginkan juga jadualnya mengikuti. Sekiranya kalau anak-anak kita pulang pada awal bulan 3, kemudian masuk balik, lepas tu pulang balik, yang hafiz yang saya sebutkan jumlah yang besar pada 2020 ini semua tidak akan boleh jadi hafiz Al-Quran. Ini sebuah kebanggaan yang saya nampak cukup indah dan cukup baik. Nanti insya-Allah kita akan buatkan satu poster, kita letakkan semua muka anak-anak di hadapan semua pelajar yang hafiz 2020 sampai hujung Disember. Kita akan viralkan, inilah anak-anak cahaya mata kita, harta kita, manfaat daripada PKPB, PKPP dan apa saja PKPP apalah kan. Itulah yang kita usahakan untuk menjadikan seorang anak yang hafiz Al-Quran. Bukan saja-saja kita nak suruh anak-anak ni duduk dekat IMTAS ni. Tetapi ada usaha yang kita nak habiskan anak-anak kita luparan. Jadi itu sebab kita nak manfaatkan anak-anak di tempoh PKPB ni. Dan kita tak tahu ke depan sama ada PKPB ni dilanjutkan ataupun ditamatkan. Wallahu a'lam. Kita tunggu saja. Semoga insya-Allah apa yang ditakdirkan oleh Allah sama ada sambung ataupun ditamatkan, semuanya ada rahsia dan hikmah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang maha segala-gala, yang mengetahui segala pergerakan. Kita boleh berikan pandangan apa sahaja, tetapi yang mengatur, yang maha mengatur, dialah Allah yang maha tunggal esa. Dialah yang wajib dan berhak untuk kita bergantung dan beryakin atas segala hal dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anak yang berada di dalam Iqra di awal-awal juzu, saya minta semua ibu bapa bersabar, bertenang. InsyaAllah ini proses. Kita gigih setiap malam, setiap waktu untuk kita didik anak-anak di sini. InsyaAllah mereka akan melepasi satu target yang kita inginkan dan mereka akan masuk pada kelas saya. InsyaAllah anak-anak akan hafiz Quran. Jangan terburu-buru, jangan nak buat keputusan apa sahaja. Kita ambil sikap sabar, tenang, mesrah, insya-Allah. Akhirnya anak-anak kita akan jadi hafal Quran. Begitu juga dengan anak-anak yang tadi yang kita sebutkan tadi, macam-macam beragam di awal, di pertengahan, tapi berkat guru sabar, mak ayah sabar, anak-anak ni diberikan bimbingan, tarbiyah, maka insya-Allah anak-anak akhirnya hafiz Al-Quran lebih awal daripada target yang kita targetkan pada anak-anak. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rasulullah,
Itu yang ketiga. Perkembangan prestasi akhlak anak-anak secara menyeluruh juga tidak masalah, berjalan dengan lancar dan elok, baik. Saya sendiri yang mengatur dan monitor anak-anak setiap hari. Jadi anak-anak semua ada depan mata saya lah. Ya, macam biasa. Jadi saya sendiri melihat anak-anak macam mana waktu tidur dia, waktu kelas, waktu solat, waktu makan, waktu rehat dan sebagainya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan baik. Baik, dalam perkembangan anak-anak yang saya sebutkan tadi, saya bukakan ruang kepada ibu bapa untuk bertanyakan masalah apa sahaja ataupun perkembangan boleh sebutkan anak-anak masing-masing pada saya. Selepas selesai ruang soal jawab ini, saya akan pergi kepada yang seterusnya. Bukan lagi bercerita tentang perkembangan hafazan anak-anak, tapi kita pergi kepada hal yang lain. Silakan bismillah, angkat tangan dan bertanya soalan pada saya. Semua okey ke? Ada yang nak bercakap macam mana? Siapa yang nak bercakap tolong tekankan mute kemudian bercakap. Seorang lagi saya lupa tadi nama yang bakal hafiz Al-Quran pada hujung Disember iaitu Anwar bin Khamis pada Negeri Sembilan. Saya lupa. Terima kasih Tuan. Ya, insya-Allah saya cuba pastikan anak tamat 30 juzuk hujung tahun ini. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Baik. Baik, kalau tidak ada apa-apa siapa nak tanya? Ada yang pasal radio? Nak tanya tak? Ready. Tutup balik. Ha? Tadi. Tak ada kan? Baik. Kalau tidak ada apa-apa pertanyaan, saya minta fokus apa yang nak saya sampaikan ni. Tolong tutupkan yang dengar televisyen. Yang ada dengar radio, lagu ataupun kasidah ke nasyid tolong ditutupkan. Saya minta bagi perhatian dalam tempoh kurang lebih 15 ke 20 minit ini. Yang ni saya kira cukup penting juga untuk mak bapak ambil perhatian sama-sama untuk dalam perjuangan kita. Baik. Seterusnya kita pergi kepada perkara yang seterusnya iaitu perancangan penubuhan Ma'had Tahfiz di Rasa ataupun di Mukim Batangkali seluas tanah 5 ekar. Alhamdulillah sudah menjadi milik kita. Usaha demi usaha digigihkan, diusahakan untuk menjayakan program tersebut. Alhamdulillah tanah seluas 5 ekar ini sudah menjadi hak milik IMTAS ini kurang lebih 8 tahun yang lalu. Sekarang ini alhamdulillah Allah gerakkan hati saya untuk membuat menggerakkan tahfiz yang ada di sana.
perkembangan terkini tanah yang ada di Rasa sana, di Mukim Batang Kali, semenjak sudah 1 bulan setengah saya berulang alik ke tanah untuk pastikan gerak kerja dan juga usaha yang dirancang dan dijadualkan itu berjalan dengan betul dan mengikut jadual kita. Alhamdulillah, sebulan setengah yang lalu saya telah mula bersihkan tanah seluas 5 ekar itu. Alhamdulillah 80% sudah bersih dan insya-Allah gambar-gambar tanah seluas 5 ekar yang sudah dibersihkan itu kita akan kongsikan gambar tersebut dalam grup Cinta Al-Quran dan grup Cinta Ilmu Yaman pada malam ini juga. Siang tadi dalam jam 10.30 pagi tadi saya bersama dengan arkitek dan juga planner dan yang juga berkaitan di atas tanah tersebut bagi membincangkan pembangunan di atas tapak tersebut. InsyaAllah pada hari Sabtu dan Ahad ini surveyor juru ukur tanah akan datang kepada tanah untuk mengukur tanah dan juga untuk memberitahu kepada kita kesesuaian tanah untuk pembangunan yang kita rancangkan dan insyaAllah Sabtu dan Ahad akan selesai. Dalam tempoh 1 minggu daripada dia ukur, dia akan buat kerja sedikit iaitu drawing. Dia akan bentangkan kepada arkitek dalam tempoh seminggu siap. Maka hari Isnin satu lagi kita akan mula levelkan tanah. Levelkan tanah ini dia ada kawasan bukit sedikit, kita akan levelkan dan kita akan letakkan pembangunan di atas tanah tersebut. Dan insya-Allah level tanah ini mengambil masa kurang lebih 20 hari. Saya target selesai paling lewat iaitu pada awal minggu ataupun awal Januari. Kalau sempat hujung Disember, kalau tak sempat awal Januari, untuk level tanah semua dah selesai. Kita harapkan. Setelah itu kita akan duduk bersama dengan kontraktor yang kita lantik, bersama juga dengan pelan arkitek, dan insya-Allah kalau tidak ada apa-apa dengan izin Allah, awal Februari dengan izin Allah awal Februari kita sudah mula naikkan bangunan di atas tanah tersebut. Apa yang kita nak bangunkan di atas tanah tersebut, saya kongsikan dengan mak ayah sekarang ini. InsyaAllah sudah siap plan pembangunan seluruhnya. Saya akan kongsikan plan tersebut dengan ibu ayah. Apa yang kita buat di atas tanah tersebut, yang pertama sekali masjid yang memuatkan kapasiti sebanyak seluas 1,000 orang jamaah. Dan kita pakai kubah yang di atasnya adalah kubah khadrah, iaitu kubah Masjid Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Dan yang kedua, asrama yang memuatkan pelajar seramai 300 orang. Asrama yang bertingkat. Kita ada 2 blok
Satu blok 3 tingkat, satu blok lagi 4 tingkat. Jadi dobi pelajar akan berada di bahagian paling atas sekali, iaitu di tingkat 4. Dan juga yang ketiga yang kita akan bangunkan di sana iaitu bangunan akademik. Bangunan akademik ini bukan bangunan akademik macam akademik yang kita faham kat sekolah rendah menengah tu tak boleh pakai. Ini bangunan akademik lain. Maksud saya pelbagai apa yang kita nak tu kita akan susunkan semua yang ada dalam itu. Bangunan akademik ini juga 3 tingkat. Yang ada di dalam bangunan akademik ini antaranya ialah pejabat sekolah, tempat pendaftaran, koperasi, IMTAS, bakery, klinik rawatan Islam, butik, pakaian, dan juga Allahumma sayyidina Muhammad, perpustakaan, ruang dewan serbaguna, dewan kuliah, dan juga Allahumma sayyidina Muhammad. Ada lagi yang banyak yang ada di dalam bangunan akademik tersebut. Dan juga yang keempat adalah bangunan kaki tangan. Kita cukupkan di situ sebanyak 20 biji rumah untuk kaki tangan. Dan di situ juga kita akan adakan hotel ataupun homestay IMTAS. Untuk mak bapak yang nak bersama dengan kita pada hari Minggu, boleh berehat di situ. Percuma. Yang penting sembahyang berjamaah jaga, kuliah ilmu ikut, tak boleh hisap rokok. Faham? Kalau hisap rokok, kita ikat. Kat sana banyak pokok. Kita bagi kerengga, bagi gigit sama dia. Yang seterusnya, yang apa yang kita kena buat di sana, pembangunan, iaitu dewan makan kita, iaitu rumah-rumah orang tua. Untuk menetap di situ bersama dengan kita. Nanti saya akan bagi tahu apa nama kita punya tahfiz kat sana. Jadi siapa yang berasa diri tua saja yang duduk kat sana. Yang berasa diri muda nanti dulu. Utama yang dah usia lanjut. Jadi yang duduk kat sana tu walaupun muda, dia tua lah. Jadi mana tahu kalau ada mak ayah ataupun kita sendiri nak duduk kat sana kan. InsyaAllah mudah-mudahan benda ni semua terjadi. Dan seterusnya daripada sudut penternakan, kita akan bela kuda, kita akan ada latihan untuk berkuda dengan anak-anak. Yang kedua, memanah. Yang ketiga, berenang. Dan juga kita ada ternakan ayam, itik, rusa, kambing. Jadi apa yang kita ternakkan itu, itulah yang kita makan. Usaha tangan kita sendiri. Kalau pertanian, memang banyaklah yang kita akan tanam dekat sana. Sukan, kita ada padang futsal, badminton, pingpong, flying fox dan juga
apa ni yang motor macam kereta scrambler tu yang main kat hutan. Itu untuk anak-anaknya, bapak-bapak tak boleh main. ATV. Kalau bapak-bapak nak main, kita kena buat program anak-anak bersama mak bapak. Beli banyak-banyak, kita main sama-sama. Alhamdulillah. Yang inilah yang kita rancang semenjak sebulan yang lalu. Alhamdulillah. Kita sudah ada pada tahap yang saya kira insya-Allah kita akan ke depan dengan cerah dan jadi. Dan doa mak ayah kita perlukan untuk sama-sama menjayakan program tersebut. Baik. Perbelanjaan untuk kos keseluruhan bagi pembangunan yang ada di Mahat Tahfiz itu termasuk dengan infra sejumlah kurang lebih 25 juta. Boleh sampai pada angka 40 juta. Termasuk dengan elektrik, TNB dan air kita gunakan boring. Kita tak akan gunakan luar punya air Syabas. Jadi perbelanjaan yang menelan kos yang tinggi ini, saya buatkan satu program untuk menjana pembangunan di sana. Satu, saya buat jualan kaki persegi dengan nilai harga paling rendah, iaitu RM20. Jadi ada 2 ekar tanah yang saya buat wakaf. 1 ekar kurang lebih 43,500 kaki persegi. Jadi 2 lebih kurang dalam 87,000 kaki persegi. Jadi macam mana saya buat? 1 kaki persegi kita jual dan orang itu wakaf balik dengan nilai harga RM20. Kalau kita berjaya jual 87,000 kaki persegi, 500 tak salah saya, kita akan dapat duit sebanyak 1,700,500. Duit inilah yang kita gunakan untuk pendahuluan kepada kontraktor yang kita lantik untuk pembangunan kita yang ada di Rasa. Dan duit ini paling minimal kita dah dapat 500,000 pada hujung Disember. Dan pada hujung Januari kita boleh dapat 1 juta ataupun lebih. Selepas habis sijil wakaf ini kita jual, maka kita akan pergi kepada sijil wakaf yang seterusnya, iaitu kita akan jual batu. Satu batu kita akan pakai batu ABS. Bukan pakai batu biasa ni, batu ABS warna merah. Dia buat dia macam susunan Lego. Jadi pembangunan yang guna batu ABS ni prosesnya sangat cepatlah. Jadi satu batu ni kita akan jual RM5. Itu termasuk upah, simen dan pasir. RM5. Jadi kalau kita nakkan duit dengan jumlah yang besar, kita kena jualkan batu merah ini, ABS ini sebanyak 3 juta batu, baru kita boleh dapat RM15 juta. Jadi saya minta mak bapak memberikan sokongan dan dorongan bersama untuk bersama-sama menjayakan program jual beli dan wakaf ini, yang kita sudah siapkan sijil wakaf sebanyak 1,750 buku. Kerja keras dan usaha sama untuk kita capaikan target 500,000 pada hujung bulan Disember, 1 juta pada hujung bulan Januari. Mak bapak lagi kerja keras, sumbangan kalian dan usaha kalian, insya-Allah target kita akan cepat.
Jadi atas perancangan ini saya wajibkan mak bapak mengambil 5 buku seorang untuk edarkan jual beli dan wakaf. 5 buku. Satu buku ada 50 keping sijil wakaf. Satu buku ada 50 keping. Satu keping nilainya RM20. RM20 kali 50 iaitu 1,000 buku ini. Jadi saya bagi 5 buku maknanya RM5,000. Kalau ada 50 mak bapak yang ambil, kita ada pelajar semua ada lebih kurang 60 lebih, saya ambil 50 mak bapak, 50 keluarga, maknanya 5 buku kita bagi, maknanya telah kita serahkan sebanyak 250 buku. Sekiranya buku ini semua terjual sebelum hujung Disember, maknanya kita sudah dapat daripada mak bapak sahaja punya jualan, iaitu sebanyak 250 buku. 250,000. Itu belum lagi kalau ada mak bapak yang minta tambahan buku. Bagi saya itu lagi baik dan memudahkan kerja kita. Di antara, selain daripada apa yang saya serahkan pada mak bapak, IMTAS juga berusaha untuk pergi kepada kawan-kawan, adik-beradik, saya dan Cik Wan dan semualah rakan-rakan yang kita kenal untuk kita serahkan sijil wakaf ini juga. Bukan mak bapak saja yang buat kerja ni, orang lain pun ramai buat kerja ni. Dan kita dah serahkan lebih kurang dalam satu bundle lebih kurang dalam 70 buah buku yang telah kita serahkan kepada orang-orang lain. Termasuk adik-beradik saya, insya-Allah hari Khamis ni saya ada mesyuarat bersama dengan mereka. Saya akan gerakkan bersama dengan adik-beradik saya untuk mereka jual beli tanah ini dan wakafkan. Jadi saya minta 500,000, hujung Disember dapat 1 juta. Kalau boleh buku semua sudah terjual sebelum masuk 1 Februari. Jadi insya-Allah kalau berjaya, awal Februari pembangunan kita dah mula. Saya target 2021 projek kita bermula, 2022 IMTAS dah mula masuk dekat Tanah Rasa. Sebab dia menggunakan batu sistem macam Lego ni, dia akan lebih cepat. Dia tak ada gunakan plaster, dia tak guna banyak simen, dia tak guna banyak pasir. Dia ada kaedah dia tersendiri. Saya rasa ada sebagian mak bapak faham. Itu saya target cepat. Kita tak akan siap seluruhnya baru kita pindah. Pertama sekali yang kita akan buat iaitu masjid. Yang kita akan siapkan dulu. Jadi kalau ada mak bapak yang ada kemampuan, ada duit, ustaz, saya nak 1000 biji batu saya nak wakafkan untuk masjid. Subhanallah. Masjid yang tiap hari kita sembahyang, masjid yang tiap hari kita mengaji Al-Quran, masjid tempat hari kita belajar untuk kita belajar, setiap hari kita berdakwah, setiap hari kita beribadah. Besok kita bertemu dengan Allah. Anak-anak kita duduk di dalam masjid. Selagi itulah wakaf pahala kita akan berjalan mengalir, saudara. Cukup besar, indah. Jadi saya kata ibu ayah, buatlah perancangan untuk tinggalkan harta yang cukup nilai yang membantu kita besok ke akhirat. Jangan tahan-tahan lagi harta kita. Apa yang ada kita tinggalkan cukup untuk apa yang kita untuk apa yang kita perlukan. Yang membantu kita yang sesungguhnya itulah wakaf, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Ini yang akan membantu kita besok dekat hari akhirat. Jadi ibu ayah, saya minta ibu ayah datang ke IMTAS sesegera yang boleh. Yang duduk dalam Lembah Kelang,
yang duduk dalam Kuala Lumpur dan Selangor, saya kata datang. Kalau boleh datang esok-esok. Pagi ke tengah hari ke petang malam. Keluarkan cepat. Yang duduk luar daripada ke Selangor dan KL, kita akan postkan sijil wakaf ini. Terutama yang duduk jiran kami lah. Country Home, Tasik Puteri, Rawang, Saujana, Desa Mas. Yang ni boleh datang. Tak jadi masalah. Tapi malam ni jangan datang lah. Besok pagilah. Semangat. Malam ni kan ketuk pintu rumah saya. Kata ustaz nak sijil wakaf. Jangan mengejut pula buat cerita malam ni kan. Besok datang. Pagi-pagi. Ustaz, saya nak 5 sijil wakaf Ustaz. Dah ada wakaf. Okay. Jadi kaedah cara untuk kita jualkan tanah sijil wakaf ini, yang pertama sekali, kita pergi jualkan dulu kepada keluarga kita dulu. Kita utamakan diri kita, isteri, anak-anak. Kita habiskan dulu. RM20, RM20. Bukan 50, bukan 100. RM20. 5 orang baru 100. Ustaz, saya nak wakaf lah 5 orang Ustaz. Kita bagi 5 keping, nilainya 100. Yang kedua, lepas habis pada keluarga, kita pergi kepada kawan-kawan yang kita kenal semua. Kawan-kawan pejabat, kawan-kawan sekolah, kawan-kawan kawan-kawan melepak, kawan-kawan sukan, kawan-kawan apa sajalah kawan yang kita kawan. Dah habis kepada yang kedua kawan-kawan, baru kita pergi kepada orang awam. Orang awam ni dia ada cabaran sikit. Cabarannya, dia akan tanya pada kita, betul ke tidak benda ni? Kalau sampai pada ke tahap itu, kalau perlukan kepada surat lantikan mencari dana wakaf, IMTAS akan keluarkan kepada mak bapak yang perlu. Lepas tu teruslah jalan, teruskan berjalan. Ini daripada usaha pertama kita daripada sijil wakaf. Usaha kita yang kedua, kita akan buat satu poster, Cik Wan akan buat, iaitu mohon sumbangan RM20 setiap orang untuk pembangunan Mahat Tahfiz kita di Rasa. Itu bukan wakaf, dia cuma sedekah biasa. Yang ini kita akan viralkan semua. Dalam Facebook, dalam Telegram, dalam IG, dalam apa saja media sosial, kita akan ketengahkan benda ni. Dan yang ketiganya, kita buatkan sedekah Jumaat. Yang kita buatkan sedekah Jumaat setiap minggu. Dan yang keempatnya, kita akan buat tabung-tabung, kita akan letakkan kat kedai-kedai. Kalau ada mak bapak perlukan tabung, kita letak kat kedai-kedai, kawasan-kawasan kedai yang terdekat, bagi tahu. Kita akan siapkan. Ini semua saya buat, saya nak pastikan jadual pembangunan kita dirasa tidak terhenti di separuh jalan. Dan mak bapak boleh buat wakaf ini setiap bulan boleh buat. Bulan ni contoh kita beli 5 kaki, bulan depan kita beli 5 kaki, bulan seterusnya kita beli 5 kaki, baru RM300 dalam 3 bulan. Tapi mak ayah yang ada ni saya rasa takkan nak main 100-100, kan main ribu-ribu. Barulah ada cepat, barulah banyak ganjaran. Jadi benda bagi saya, selagi mana ada sijil wakaf, kita beli je setiap bulan. Beli setiap bulan. Maknanya keluarga kita pun, dia akan boleh beli juga setiap bulan. Boleh. Maknanya orang kepada yang kita jual, kita boleh war-warkan. Siapa lagi nak beli lagi? Siapa nak beli lagi? So, dia orang beli. Jadi sijil wakaf, mohon sumbangan RM20 setiap orang. Sedekah biasa bukan wakaf. Dua benda ni saya nampak kuat untuk kita gerakkan. Begitu juga dengan batu jual beli wakaf ini, RM1, satu batu RM5. Maka insya-Allah 3 poster ini kita akan gerakkan sama. Dan insya-Allah saya yakin mudah-mudahan Allah mudahkan niat murni kita, insya-Allah hujung Disember kita akan dapat paling minimal RM500,000. Baik. Di Rasa
nama yang ada dekat tanah rasa itu kita tak guna lagi nama imtaz. Kita akan guna nama lain. Saya akan sharekan malam ni juga dalam grup. Iaitu Qaryah Daril Madinah Qaryah Daril Madinah Al-Islamiyah litahfizil Quran wal ulumid diniyah. Mak bapak macam keruk muka tu kenapa tu? Faham ke bahasa Arab ni? Saya ulangkan balik. Qaryah Daril Madinah Al-Islamiyah litahfizil Quran wal ulumid diniyah. Maksud dia, Abang Suhaili terjemah. Madinah saya tahu. Maksudnya perkampungan Islam. Kota Madinah. Itu maksud dia. Perkampungan Islam Kota Madinah. Untuk menghafal Al-Quran dan pengajian-pengajian agama. Pengajian-pengajian agama. Dia punya short name dia iaitu Q Dalwa. Macam short name IMTAZ, Institut Tahfiz Al-Azim iaitu IMTAZ. IMTAZ. Kalau short name tadi yang kita sebutkan tadi iaitu Q Dalwa. Qaryah Darul Madinah Al-Islamiyah li Tahfizul Quran wal Ulumid Diniyah. Q Dalwa. Ini nama baru kita yang akan ada dekat sana. Jadi macam mana dengan IMTAZ Ustaz? IMTAZ yang ada dekat country home, insya-Allah kita akan kekalkan, tetapi kita akan membuka Mahat Tahfiz untuk perempuan. Supaya kita tidak sia-siakan tempat yang sudah ada sekarang ini. Semoga insya-Allah niat murni dan usaha kita bersama Allah jayakan program kita. Allah bantu kita insya-Allah. Baik. Sedikit tunjuk ajar berkenaan dengan sijil wakaf. Buka muka saya punya. Sijil wakaf. Nampak? Macam mana terbalik kata tu? Yang ini. Okey, sijil wakaf ini dia mesti kena ada akad jual beli dan wakaf. Kalau tidak ada akad jual beli dan wakaf maka wakaf ini tidak sah. Jadi mak bapak kena ada sikit saja kerja, tak sampai 1 minit, kurang lebih 15 second ke 20 second saja. Okey, lafaz akad jual beli dan wakaf ini saya akan kongsikan posternya pada malam ini juga pada mak bapak. Macam mana nak buat akad jual beli. Baik, ini bukan sumbangan biasa. Contoh, saya nak jual satu tanah kaki persegi dengan satu orang yang namanya Zaid. Zaid datang jumpa dengan saya, dia kata, Ustaz, saya nak beli saya nak wakaf satu kaki persegi kat tanah Ustaz. Boleh ke Ustaz? Boleh. Macam mana caranya Ustaz? Kamu kena beli dulu tanah satu kaki persegi daripada kami. Dia pun beli satu kaki persegi daripada kita. Lepas dia beli dah menjadi hak milik dia. Kemudian dia wakafkan tanah tersebut kepada Q Dalwa. Maka jadilah tanah Q Dalwa itu sebagai tanah wakaf. Yang bab ini ramai orang tak faham. Dia ingatkan wakaf, saya wakafkan, ni Ustaz ada duit ni saya wakafkan pada Ustaz punya tanah apa semua. Itu tak boleh. Sebab syarat nak wakaf, apa yang kita nak wakaf itu sudah menjadi hak milik kita. Jadi untuk menjadi hak milik orang tersebut, kita kena jualkan dulu milik kita kepada orang itu. Sudah menjadi milik orang itu, barulah dia boleh wakafkan kepada kita. Okey, contoh lafaz akad jual beli dia. Saya bacakan. Sekarang tuan tanah adalah saya. Baik. Saya menjual
sebahagian daripada tanah Q Dalwa sebanyak 1 kaki persegi dengan harga RM20 kepada kamu, iaitu Zaid. Zaid pun menjawab, saya membeli tanah tersebut sebanyak 1 kaki persegi dengan RM20 tunai. Jual beli dah selesai. Jadi tanah yang 1 kaki persegi menjadi hak milik saya sudah tidak menjadi hak milik saya, dia berpindah pergi kepada milik Zaid. Okey, bila Zaid dah beli, maka Zaid dia kena wakafkan semula tanah tersebut kepada Q Dalwa. Apa dia punya lafaz? Saya mewakafkan tanah tersebut kepada Q Dalwa untuk diri saya. Kalau dia kata untuk keluarga saya, maka itu dibolehkan. Ataupun Ustaz, saya nak wakafkan untuk arwah mak ayah saya, boleh ke Ustaz? Kena sebutlah nama ayah. Saya wakafkan saya mewakafkan tanah tersebut kepada Q Dalwa dan sebahagian daripada pahalanya saya hadiahkan kepada mak ayah saya yang sudah meninggal. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian saya akan mengatakan saya terima wakaf tersebut. Maka selesailah jual beli dan akad wakaf. Jadi lafaz akad jual beli ini mak bapak mesti kena jelaslah. Mudah dan senang saja. Jadi kalau mak bapak sebagai wakil, saya wakilkan kepada semua mak bapak untuk jual beli dan terima wakaf ini. Jadi mak bapak kena sebut, bukan saya menjual. Saya sebagai wakil menjual tanah Q Dalwa kepada tuan sebanyak RM20. Itu yang kena sebut. Saya sebagai wakil. Sebab milik tanah bukan mak ayah, milik tanah adalah saya wakilkan kepada mak ayah, maka mak ayah bila nak jual sebutkan saya sebagai wakil. Jelas mak ayah semua? Yang ini dia. Jadi saya minta mak ayah semua, kalau yang tak faham, tak jelas, maka ketika nak ambil borang ini, saya akan jelaskan lagi cara nak akad wakaf ni. Ustaz, sekiranya kalau ada orang ni dia kata, malaslah Ustaz nak akad jual beli dan wakaf, rasa macam leceh lah kena akad jual beli dan sebagainya kan. Ambil lah Ustaz RM20. Kita terima saja RM20 itu, tapi kita tak anggapkan itu wakaf, tapi kita anggapkan itu sedekah biasa. Cuma mak bapak kena tulis dekat kertas belakang ni, tulis sedekah RM20. Jadi sijil yang kita ada kat sini yang boleh koyak, dekat sini ni boleh koyak macam macam resit ataupun macam cek. Macam cek boleh koyak tu. Kalau dia wakaf, kita bagi dia sekeping. Koyak, bagi sekeping kat dia. Kalau dia kata malah nak wakaf Ustaz, ambillah RM20 ni saja bang. Abang ambillah RM20. Ambil RM20 tu, lepas tu simpan, lepas tu tulis kat situ. RM20. Jadi kita boleh tahu berapa ramai yang sedekah, berapa ramai yang wakaf. Faham? Jadi saya minta kerjasama mak bapak membantulah. Yang orang kata yang tak ada kerja yang free dalam tempoh PKPB ni, dan juga yang bekerja di rumah, kita boleh gunakan media yang ada sekarang ini. Sekarang ni kalau kita nak jumpa orang-orang keluarga-keluarga kita ni susah. Dalam tempoh PKPB ni, keluarga kita banyak di kampung, di Kedah, di Perak, di Kelantan, di Terengganu. Jadi kita hantarkan poster kepada diorang, boleh angkat jual beli melalui telefon. Telefon. Kalau kata tak nak, kalau kata diorang tak nak, tak apalah, diorang back in kan saja, dan Q Dalwa ni dia ada akaun dia tersendiri, bukan akaun IMTAS. Q Dalwa Legacy. Jadi boleh masuk terus ke dalam. Dan mak bapak yang dapat collection daripada jual wakaf ini, habis saja satu resit, ataupun separuh resit, jangan simpan duit, masukkan terus, back in kan terus.
Nak back in tu, back in ke duit tunai yang korang dapat itu, korang simpan. Duit yang korang ada dalam bank tu, korang transferkan. Jadi duit yang tunai ini jadi hak milik kamu, yang dalam bank tu kamu masuk pindah pada QDA luar. Sama saja. Daripada kamu dapat nak pergi ke bank, nak masuk, judi susah. Kalau kamu rajin, tak jadi masalah, boleh. Baik. Ada tak mak bapak yang tak faham, tak jelas, nak bertanya, silakan bismillah. Silakan. Baik, sikit cawan. Dia bercakap yang ni. Ada? Kau nak cakap, dia tu boleh cakap eh? Boleh tekan mute lah. Kalau dia orang tak tahu. Mak ayah kalau nak bercakap, tekan mute dan bercakap. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau akad melalui WhatsApp macam ni Ustaz? Apa dia? Macam kita tak berjumpa, kita melalui WhatsApp saja. Akad melalui WhatsApp. WhatsApp kena Saya pakai ada bertulis lah akad. pakai recording suara. Voicemail. Jangan type. Tulis lah. Jangan type. Dia bukan dia bukan macam nak bayar zakat. Bayar zakat ni tak payah lafaz pun tak apa, dengan niat saja kita nak bagi zakat pada seseorang itu dah lepas. Tapi masalah akad jual beli ni mesti kena ada lafaz daripada penjual, mesti ada daripada pembeli. Bila lafaz, dia mesti kena benda yang terucap dengan mulut kita. Yang lain silakan. Dan buat pengetahuan mak ayah, kita Imtas Trading ada keluarkan produk air rak. Air rak dah kita ada buat 10 rak dah. Kita dah hantar dekat kedai-kedai yang berdekatan, Selayang, Rawang, Saujana, Bayu Permai. InsyaAllah kita tengah buat lagi 10 rak. InsyaAllah dalam minggu depan siap. Kalau ada mak bapak yang kata nak hantar kedai-kedai yang berdekatan, yang kenal, yang boleh bantu kita akan letakkan rak. Dekat dalam rak tu ada air hufaz, bukan air 30 juzuk. Dekat situ juga ada tabung, dekat situ juga ada satu poster. Harga dia RM1 saja air mineral. Nanti insya-Allah malam ni kita sharekan rak-rak tersebut. Ini semua untuk membantu kita punya projek ada di Tanah Rasa. Yang lain ada, silakan bismillah. Mak bapak yang anak-anak yang sudah ada ke Yaman ni, saya minta bantu besar dalam kita punya program ni. Saya tak tahulah ramai yang hadir ataupun tidak. Yang anak-anak mak bapak yang ada di Yaman. Nampak macam seorang, dua, tiga orang sajalah yang hadir. Semoga insya-Allah yang saya tak nampak pun hadir bersama. Dan boleh dapat dengar kita punya live malam ni supaya saya tidak berulang untuk kali kedua. Ya, Cik Abdul Manap daripada Kedah. Alhamdulillah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya terlambat masuk tadi, baru download Zoom. So saya tertinggal beberapa informasi yang penting lah. Maksud saya, soalan saya, satu buku tu berapa jumlah dia? Satu buku ini Cik Manap nampak tak saya punya buku ni? Nampak. Okey, satu buku ini ada 50 keping, ada 50 helai. Okey. Satu helai nilai dia RM20. Okey. RM20. Satu buku ini kita kalikan 50, maknanya satu buku RM1,000. RM1,000, okey. RM1,000. Maknanya mak bapak wajib kena ambil 5 buku saja. Kalau kata nak lebih, ambil lebih dan membantu kita. Yang lain. Okey, insya-Allah macam ni, insya-Allah saya ambil satu buku saja, personal saya.
Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. So saya akan Ustaz postkan tu ataupun saya nak lafaz dalam WhatsApp aja. Boleh? Tak payah post buku tu kan, tak apa, tiket tu tak payah sangat kan. Yang penting lafaz kan. Yang penting lafaz. Tiket ni pun tak boleh masuk syurga. Okey, saya akan saya akan call Ustaz bila saya nak buat benda tu. Boleh. Nak dalam anytime sebelum boleh. bulan 12 ni lah. Sebelum Anytime bulan 1. Boleh. Silakan bismillah. Silakan bismillah. InsyaAllah. Boleh, tapi yang untuk Okey. membantu kita war-warkan pada ahli keluarga, rakan-rakan, kalau boleh Cik Manap pula boleh bantu ambil juga cek ni, buku ni dan war-warkan. InsyaAllah. Tapi saya Maknanya- cuba saya ambil satu dulu. Okey. Saya sendiri punya dengan keluarga saya. Okey, baik. And then kalau ada orang yang berminat, saya akan call Ustaz lagi. Saya ambil lagi. Saya tak nak simpan buku banyak-banyak, takut nanti tak terjual pula nanti. Okey, baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi saya tak Saya nak ambil mak bapak satu, yang lain satu. fikir macam tu juga. Saya ambil satu. Saya bagi selesai satu. Tapi saya target 5 lah. Okey, Target 5. Kalau tak dapat 5, dapat 3 pun jadi. Alhamdulillah. Maknanya saya kena post 5 kali lah. Tak apa. Maknanya saya kena pergi beratur kat pejabat pos tu 5 kali lah. Apa bagi kat anak-anak kan? Tak ada. Saya akan bagi anak saya pergi ambil. Dia betul-betul dia Anak saya bagi dekat saya sana, dia tugas. pergi ambil. Dia boleh ambil. Okey, kalau dia boleh ambil, dia postkan lah. InsyaAllah. Kalau tak boleh, dia tak apa. postkan. Saya pergi postkan saja. Terima kasih banyak. Tak apa. Semoga insyaAllah lah mak bapak yang lain membuka semangat bersama untuk infakkan satu buku dan mewakili ahli keluarga sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya doakan Ustaz Ali sihat dan berjaya mencapai impian tersebut. Amin ya Rab. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Selalukan doa kami Cik Manap. Ya. Apa khabar orang Kedah semua sihat? Sihat tapi tak boleh keluar-keluar. Okey, baik. InsyaAllah semoga maju rezeki lancar, sihat tubuh badan insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ustaz. Okay. Yang lain silakan. Ada yang lain silakan. Ada? Okey, kalau tidak ada apa-apa, yang terakhir saya minta ibu bapa buatkan persiapan untuk yuran tahunan anak-anak pada tahun 2021 dan juga yuran bulanan macam biasa, tak salah saya dalam RM1,050 asas dia. Kalau ada kemampuan untuk mak ayah boleh dahulukan sesegera yang boleh seawal bulan 11, bulan 12, pertengahan bulan 12, tak masuk lagi Januari, insya-Allah manfaat duit itu kita boleh gunakan pelbagai perkara dan juga ke depan bulan 1 iaitu 2021 kalau diizinkan oleh Allah PKPB ditamatkan tidak lama lagi dan insya-Allah kita akan bersua dalam program majlis pendaftaran dan juga program meraihkan majlis khatam Al-Quran bagi pelajar-pelajar yang hafiz Al-Quran dan insya-Allah sambutan Maulidur Rasul juga kita akan buat pada program hari tersebut. Tak salah saya pada 5 Januari hari Ahad. Jadi pertama hari pendaftaran, yang kedua meraihkan para hufaz yang hafiz Quran dan yang ketiganya kita buat sambut Maulidur Rasul. InsyaAllah diizinkan oleh Allah, mudah untuk kita dan kita akan buat program tersebut. Sekiranya gagal macam contoh PKPB dilanjutkan 1 bulan lagi, insyaAllah sebaik selesai 1 bulan itu, kita akan raihkan majlis khatam Quran, Maulidur Rasul dan Maulidur Rasul lah. Kalau macam majlis pendaftaran kita boleh buat secara online saja. Saya minta mak bapak ada persiapan lah untuk keuangan seperti itu membantu kita dan juga dana wakaf ini dapat berjalan dengan cepat
dan mak ayah yang duduk dekat-dekat di sini dan juga seluruh Lembah Kelang, Selangor dan KL boleh bergegas terus untuk hadir ke IMTAS dengan waktu yang sesegera yang boleh. Besok pagi, tengah hari, petang, malam datang ambil dan terus jalankan. Dan insya-Allah malam ni selesai saja kita punya siaran, kita akan kongsikan sijil wakaf, lafaz angkat jual beli, gambar-gambar tanah, gambar mesyuarat kita dengan arkitek, planner dan sebagainya, dan juga gambar rak yang kita jual air, dan juga apa saja yang berkaitan lah yang apa yang kita buat dalam tempoh sebulan lebih ini. Supaya mak bapak faham jelas dan tengok elok-elok dan boleh kita sharekan pada kawan-kawan yang lain untuk bersama-sama dalam program dan kita punya apa yang kita jadualkan. Ada yang tertinggal lagi tak? Selesai. Okey, baik. Ada permintaan macam mana setiap bulan lah. Mak bapak yang nak datang hadir ke IMTAS ini, tolong bantu kita punya keperluan dapur. Kalau nak datang contoh besok, lusa, tolong bawakan 1 kilo gula dan juga 5 kg minyak dengan 1 kotak santan yang besar tu lah. 3 benda ya. 1 kg gula, 5 kg minyak, saji dan juga santan 1 kotak. 1 kotak santan. Ini saja 3 lah. Kalau nak datang besok, kalau boleh belikan dan kita manfaatkan untuk dapur dan anak-anak kita. Masya Allah, anak-anak kita ni dalam tempoh PKPB ni makan mewah. Ramai yang bagi makan. Yang kita kenal, yang kita tak kenal. Subhanallah. Rezeki anak-anak ni murah. Masya Allah, tabarakallah. Dan sebahagian pada mak bapak yang terlibat menyumbang bersama dalam kepada IMTAS ini, kita doakan juga Allah murahkan rezeki, berikan kesihatan, insya-Allah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tanya, kalau ada pertanyaan silakan bismillah. Kalau tidak ada, insya-Allah kita akan berundur. Ada? Baik, kalau tidak ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak atas kesudian ibu bapa semua yang grup Cinta Al-Quran, grup Cinta Ilmu Yaman yang hadir bersama dalam program kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga insya-Allah apa yang kita rancang, apa yang kita jadualkan daripada awal hinggalah ke hujung mendapatkan manfaat redha Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga diri kalian, jaga semayang, jaga aurat, baca Al-Quran, tingkatkan selawat, cinta Rasulullah. Semoga insya-Allah kita selalu berada dalam rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbi zidna ilma wa wassi' lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa 'azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal, lakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim dzal jalal wal ikram. Kami mengangkat kedua tangan kami ya Allah, mohon keampunan dan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa yang telah kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak, waktu malam dan siang, pagi dan petang, secara zahir dan batin ya Allah. Engkau ampunkan dosa kami ya Allah. Anak isteri kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, semuanya ya Allah. Jangan Kau tinggalkan sakit-baki dosa yang menjadi kegelapan dan menjadi hijab antara kami dengan Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Fattah ya Alim dzal jalal wal ikram. Pimpinlah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, peganglah tangan kami ya Allah, hati kami ya Allah. Engkaulah yang Maha pemegang jiwa ya Allah, zahir dan batin. Bawalah kami bersama ya Allah dalam raudhah min riyadil jannah, daripada taman ke taman syurga ya Allah. Pimpinlah kami ya Allah ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Ingatkan kami ya Allah ketika kami lara. Kuatkan hati kami ya Allah dengan istiqamah dengan Al-Quran dan sunnah Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim dzal jalal wal ikram. Kami lemah, Kau kuatkan ya Allah. Kami banyak dosa, Kau ampunkan ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah, Engkau taubatkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Fattah ya Alim dzal jalal wal ikram. Rabbana atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat tinggal dan selamat malam. Semoga mimpi indah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.